Tes suara. Okey, suara okey ya. Tes sound dulu. Welcome Muhammad Faizal, Wahi, Romeo Lee, Abdul Razak, Yusof, Kapal Selam. Kapal Selam, Kapal Selam. Muhammad Zapri, Muhammad Zapri. Muhammad Sabri Zabidin. Ham Kamarul. Sound okey. Boleh komen? Ada gangguan tak? Tadi saya cuba untuk nak buat live di YouTube, tetapi problem sikit ya. Saya cuba untuk nak buat live YouTube dan juga di Facebook dalam 2-3 minit, tapi sound ada masalah sikit. Jadi saya terpaksa batalkan live di YouTube dan saya balik pada Facebook. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam informasi kepada kawan-kawan yang sempat untuk bersama saya pada malam ini. Okey. Selamat bersihat, selamat bercuti. Masih besok tak bekerja, ya. Hari ini mungkin ada juga kawan kita yang bekerja. Muhammad Faizal, Wahi, Yusof Abdul. Yusof Abdul bersama dengan kita. Pak Amran Beranang, clear suara katanya. Okey, terima kasih Pak Amran. Nasir Muda okey. Rajani Said, Assalamualaikum Cik Wan. Khabar PKPB dari Sabah. Okey, insyaAllah sound okey. Rajani Said dan Sabahan. Harap-harap orang Sabah semuanya okey ya. Sabah kritikal, agak kritikal sekarang ini. Jaga diri ya. Rajani. Zakruf Anwar. Terbaik bang katanya. Syaiful Iman, salam tuan. Waalaikumsalam. Muhammad Zafran Ahmad Mazlan, Ecole Scotland Hunter Mariam Man, Mas Is KR, Assalamualaikum tuan, salam informasi, sound okey katanya. Waalaikumsalam. Zamani Zaman. Oh, Zamani yang malam ni tak kerja ke? Ke kau curi-curi masa ni? Itu kawan kita daripada Kuantan. Muhammad Wahadi, Muhammad Syarif, Kamal Harun, Muhammad Faizal, Wahi, Romeo Lee, Mat Solo, Ada Pandai, nama dia Ada Pandai, Syaiful Iman, Anjang Merah, Zabidin Haji Ismail, Faridah Muhammad, Zainal Arifin, Abdul Majid, Ham Kamarun, Abdul Razak Yusof, Albert Chiu, Ecole Scotland, line clear katanya. Terima kasih. Kalau kawan-kawan yang mana nak share, boleh tolong share sekali ya. Nak sembang-sembang sikit malam ni. Muhammad Syahir, Muhammad Siar Dom, Ada Pandai, Ada Pandai yang saya sebut tadi. Okey, Zabidin Haji Ismail, Muhammad Azhar juga bersama kita. Ya, zamani zaman. Pak Nan, lawan dia tak lawan katanya. Atok Olin, Atok di Pasir Gudang, clear, teruskan katanya. Terima kasih Atok. Atok Olin ya. Zaraki, baru masuk. Selamat datang. Muhammad Syahir juga baru masuk, baru ketuk pintu. Selamat datang Muhammad Syahir. Rosli Lobawi, salam informasi tuan. Waalaikumsalam. Roslan Ali Roslan, line clear katanya ya. Roslan Ali Roslan. Okey. Macam yang saya sebut tadilah. Tadi saya nak cuba, Okey Nasruddin Osman. Tadi nak cuba untuk buat live di YouTube. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah pun subscribe YouTube saya. Sekarang ni sudah 1,000 lebih lah ya. Sikit juga, tapi saya sasarkan memang untuk dapatkan 1,000 saja sebenarnya ya, minimal 1,000. Kalau lebih tu key bonus lah ya. Sebab 1,000 untuk melayakkan saya membuat
boleh membuat live melalui YouTube, ya. Dan tadi saya cuba buat, boleh buat, tetapi problem sikit bila saya gunakan mic ni ada masalah sikit bila nak live, jadi suara tak dengar. Saya terpaksa hentikan, ya. Mula-mula pun baru nak test suara terpaksa hentikan. Tak apa, kita akan perbaiki sound problem. Saya teruskan dengan Facebook pada malam ini. Okey, Zulfi Zakaria. Bibi Sabariah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bibi Nasruddin Osman, teruskan perjuangan. Muhammad Syahir, ya. Okey, Rajani daripada Sabahan, teruskan share. Okey, terima kasih. Tolong promote. Nur Jihan AJ, Firdaus Abdul Rahim Joy. Okey. Ini kawan kita ni. Nur Zawani Muhammad Saim, Tok Haji Besi, Penawar Hati pun ada. J Mat Dawi. Ni yang baru masuk Kak Ji juga daripada Lukut. Kak Ji daripada Lukut. J Mat Dawi. Rajin juga Kak Ji kita, ya. Memantau Facebook saya. Ahmad Mazlan, bukan Ahmad Maslan. Ahmad Mazlan. Itu pun rakan kita juga pada malam ini. Penawar hati padamu. Ada juga sini namanya, kat sini Romeo Lee, ya. Okey. Sebenarnya tidak banyak isu-isu politik yang terkini yang boleh kita kongsikan dengan anda. Masih lagi dalam suasana status quo yang kekal, ya, dalam seminggu ni sama. Jadi tak banyak perkara yang menarik lah untuk kita kongsikan dengan anda. Cuma, okey, Muhammad Syafiq Mohidin, welcome. Muhammad Syafiq Mohidin, welcome. Cuma yang kita nak sembang sikit lah berkenaan dengan usaha yang sedang dijalankan oleh mantan Perdana Menteri yang kedua, ya. Mantan Perdana Menteri, bukan yang kedua, Perdana Menteri yang 2 kali jadi Perdana Menteri, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, ya. Sedang sekarang ini dikabarkan sedang berusaha untuk mewujudkan kerajaan perpaduan, ya. Ini bukan satu cadangan, nampaknya macam Tun Dr. Mahathir ini nampaknya macam bersungguh-sungguh, ya. Kalau kita lihat caranya tu bersungguh-sungguh, ya. Memang untuk nak mencapai cita-citanya yang gagal setelah beliau usahakan sewaktu pada langkah Sheraton dahulu. Itu adalah cita-citanya, dan pada ketika itu cita-citanya gagal, ya. Telah pun digagalkan bukan saja oleh Pakatan Harapan, tetapi digagalkan juga oleh UMNO, PAS dan semua parti yang tidak menerima idea, ya, penubuhan kerajaan perpaduan yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri interim, ya. Kerana kerajaan perpaduan yang beliau cuba bentuk atau wujudkan itu adalah terdiri daripada campuran semua parti, dan tidak ada parti yang boleh menentukan, ya, menentukan arah tuju negara, hanya Perdana Menteri, iaitu beliau lah, ya. Hanya beliau boleh menentukan apa yang beliau nak buat kepada negara kita, apa dasar yang nak beliau perkenalkan, ya. Apa sahaja yang beliau rasa beliau nak buat, tidak ada parti lain yang boleh mengawalnya, tidak ada parti lain yang boleh menekannya, tidak ada parti lain yang boleh mantaunya, ya. Itu tujuan Tun Dr. Mahathir untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Dan idea ini ditolak ketika awal cadangan beliau, ya, sewaktu beliau jadi Perdana Menteri interim selepas langkah Sheraton. Ia ditolak kerana ianya lebih kepada mewujudkan sebuah kerajaan yang berbentuk ataupun menghampiri kepada kerajaan diktator, ya. Bila seorang Perdana Menteri itu tidak lagi boleh dikawal oleh ahli politik, tidak boleh lagi dikawal oleh parti-parti politik, maka jadilah dia seorang Perdana Menteri yang mirip, ya, sebagai diktator. Jadi Tun Dr. Mahathir ni tak boleh kata mirip lah, ya. Beliau pernah menjadi diktator sebenarnya, ya. Beliau seorang yang bekas diktator, kemudian berubah seketika,
apabila bersama dengan Pakatan Harapan, ya, tapi tak lama, ya, kerana mungkin dalam dirinya darah diktator itu, ya, masih ada dalam jasadnya. Maka ke mana saja beliau pergi, beliau akan tetap membawa misinya, ya, iaitu untuk menjadi seorang pemimpin diktator. Jadi beliau tidak pernah berputus asa, dan kita kenal sesiapa yang mengenali Tun Dr. Mahathir, memang beliau seorang yang tidak akan berputus asa. Sekiranya beliau mahukan sesuatu, beliau akan usahakan bersungguh-sungguh, ya. Sekiranya beliau tidak suka kepada seseorang, beliau akan pastikan orang itu tidak akan memperolehi, ya. Contohnya kalau beliau memang tak suka Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri, beliau akan pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak akan menjadi Perdana Menteri, ya. Sebenarnya Tun Dr. Mahathir ini bukan beliau nak sangat jadi Perdana Menteri, ya. Beliau dah jadi Perdana Menteri 22 tahun, kemudian jadi Perdana Menteri 22 bulan, ya. Kemudian nak jadi Perdana Menteri. Beliau bukan nak sangat perjawatan Perdana Menteri itu, ya. Kerana apa lagi yang tak cukup pada diri beliau dan keluarga beliau, ya. Semua orang tahu tentang kekayaan yang beliau ada. Tapi yang pentingnya, beliau tidak mahu melihat, ya, ada orang lain lebih hebat daripada dirinya, ya, dan akan menenggelamkan, ya, namanya sebagai seorang tokoh, katanya lah, ya. Jadi bila beliau ketahui bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim berpeluang untuk menduduki jawatan Perdana Menteri, beliau akan cuba sedaya upaya, ya, untuk menggagalkan cita-cita ini, ya, untuk menggagalkan kehendak rakyat, ya, untuk menggagalkan mana pihak yang nak menaikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dengan berbagai cara lah yang beliau lakukan, ya. Sama ada beliau melakukan dengan cara memecah belahkan sesama Pakatan Harapan, ya, berbaik dengan satu kumpulan, kemudian bermusuh dengan satu kumpulan ini dan laga-lagakan mereka, dan beliau keluarkan idea-idea yang kalau kita lihat pada zahirnya seperti seolah-olah bagus, ya. Kalau kita tengok ideanya yang terbaru ni, iaitu nak kembalikan semula cadangannya untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Kalau kita lihat daripada luaran, ideanya adalah untuk menghapuskan, ya, ataupun menyelesaikan kemulut politik yang berlaku sekarang ini, ya, di antara Kerajaan Pakatan Nasional, di antara Bersatu dengan UMNO, dan juga Pakatan Harapan dengan Pakatan Nasional, Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, Pakatan Harapan dengan Muafakat Nasional. Jadi nak menyelamatkan ataupun nak menyelesaikan kemulut politik dalam negara ini, maka idea Tun Dr. Mahathir ini adalah untuk mewujudkan kerajaan perpaduan, ya. Di mana kesemua pimpinan dalam parti politik akan digabungkan dalam bawah kerajaan ini, tetapi tidak ada parti politik yang boleh menentukan dasar negara. Ianya terpulang kepada Perdana Menteri. Tetapi kita tengok setakat ini, kita tak tahu dalam kerajaan perpaduan itu adakah beliau nak tonjolkan dirinya sebagai Perdana Menteri, ataupun kalau dia tonjolkan orang lain sebagai Perdana Menteri, seperti beliau nak namakan Tengku Razali, ya, sebagai Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan, ataupun beliau nak namakan Muhyiddin terus menjadi Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan, ataupun sesiapa Azmin Ali untuk menjadi Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan. Tetapi kalau idea itu datangnya daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad, maka sudah pastilah akan mendatangkan keraguan, kesangsian kepada kita yang mengenali kepribadian, ya, yang mengenali perangai Tun Dr. Mahathir Mohamad ini, ya. Kalau beliau meletakkan seseorang di satu tempat, ya, sudah pastilah ada sebabnya, dan sudah pastilah beliau merasakan orang itu adalah orang yang boleh beliau arahkan dan akan mengikut arahannya. Kalau kita tengok track recordnya sebelum ini, beliau pernah mengangkat Pak Lah sebagai Perdana Menteri, ya. Walaupun pada ketika itu Pak Lah bukanlah pemimpin UMNO yang paling kanan, ya. Bila beliau meletakkan jawatan, Pak Lah bukanlah pemimpin UMNO yang paling kanan ketika itu. Kita ada masa itu ada lagi Najib Tun Razak, ya, yang kanan. Tetapi Tun Dr. Mahathir memilih Pak Lah untuk diangkat sebagai Perdana Menteri ketika itu, kerana beliau melihat mungkin Pak Lah ini boleh beliau kawal, ya, kerana Pak Lah ni jenis nampak macam okey, kan, okey, slow, relax. Jadi Mahathir kata mungkin boleh makan lah. Jadi dia pun naikkan Pak Lah sebagai Perdana Menteri. Tetapi
malangnya apabila Pak Allah ini tidak pernah terikut rentak Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan apa saja keinginan ataupun apa saja yang dikehendaki oleh Mahathir, ya, tidak dituruti oleh Pak Allah ketika itu. Contohnya seperti apa yang Tun Dr. Mahathir idam-idamkan, iaitu Jabatan Bengkok, Johor dan Singapura, ya. Satu projek yang Mahathir idam-idamkan kerana sudah pastinya ada kroni-kroni yang telah pun beliau janjikan untuk memperolehi projek berkenaan. Tetapi projek ini tidak diteruskan oleh Pak Allah, malah dibatalkan. Ini menyakitkan hati Tun Dr. Mahathir Mohamad. Maka beliau menjalankan, ya, perancangan dan agendanya untuk menjatuhkan Pak Allah, ya, untuk menjatuhkan Pak Allah. Dan beliau menggunakan berbagai-bagai cara lah di dalam UMNO, tekanannya, ya, dengan cara-cara beliau untuk menentukan Pak Allah akhirnya meletakkan jawatan, ya. Dan naik juga Najib, ya. Dan Najib seperti mana kita ketahui, Najib sendiri akui bahawa beliau naik sebagai Perdana Menteri pun atas bantuan Mahathir, ya. Tetapi Najib juga tidak mengikut apa yang dikehendaki, ya, apa yang diinginkan oleh Mahathir, ya. Mahathir pegang remote, tetapi Najib tidak mematuhi apa yang dikehendaki oleh Mahathir. Malahan Najib mungkin memikirkan, daripada aku tolong keluarga engkau, lebih baik aku tolong keluarga aku. Aku pun ada keluarga, aku pun ada anak bini, ya. Aku pun ada waris-waris, ada kawan-kawan, ada kroni-kroni. Jadi buat apa nak layan Mahathir? Jadi Najib pun membuat caranya sendiri, ya, dan macam-macam lah yang kita tengok sepanjang pemerintahan Najib. Jadi inilah penonton, ya. Bila beliau melihat Najib tidak juga mengikut apa yang beliau kehendaki, maka beliau menjalankan satu gerakan, iaitu untuk menurunkan Najib, ya. Sebelum Tun Dr. Mahathir menubuhkan Parti Bersatu ataupun PPBM ini, sebelum itu beliau cuba bergerak, ya, tanpa parti, dengan deklarasi rakyatnya, ya. Dalam apa pun program, beliau akan hentam Najib ini, ya. Beliau tak hentam, no, tetapi beliau menghentam Najib ketika itu, ya, sebelum menyertai Pakatan Harapan. Jadi dengan deklarasi rakyatnya terang-terang menolak Najib sebagai Perdana Menteri dan minta Najib meletakkan jawatan, ya. Fokus serangan Tun Dr. Mahathir ketika itu adalah batang tubuh Najib Tun Razak, ya. Sebab itulah deklarasi rakyat tidak mendapat sambutan daripada Pakatan Harapan ketika itu, ya. Ketika itu Pakatan Harapan fokus, ya, dengan program kita, fokus dengan gerak kerja kita, iaitu menyusun jentera kita untuk menghadapi PRU yang ke-14, ya. Kita tidak terpengaruh dengan deklarasi rakyat. Cuma kalau ada 2-3 pimpinan di dalam Pakatan Harapan atas pribadinya bersama dengan deklarasi rakyat, itu tidak melibatkan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tidak mengiktiraf, ya, gerakan deklarasi rakyat yang dibawa oleh Dr. Mahathir Mohamad ini, kerana Pakatan Harapan menganggap bahawa objektif utama deklarasi rakyat bukan untuk menjatuhkan rejim kleptokrasi UMNO Barisan Nasional waktu itu, tetapi lebih kepada untuk menjatuhkan Najib sebagai Perdana Menteri, ya. Ketika itulah. Jadi deklarasi rakyat tidak sampai ke mana-mana, ya, walaupun ada mendapatkan tantangan daripada orang awam, ya, daripada masyarakat, tetapi tidak mendapat sambutan yang menggalakkan, ya. Dan akhirnya memorandum yang disampaikan kepada Tuan Agong diabaikan begitu saja, ya, kerana gerakan yang tidak mendapat sambutan ini sudah pastilah, ya, tidak memberi kesan ke mana pun. Jadi di situ dah dipamerkan, ya, dan menafikan mana pihak mengatakan Tun Dr. Mahathir Mohamad ini adalah seorang yang berpengaruh besar di kalangan rakyat, khususnya orang Melayu, ya. Tetapi kita dapat melihat sendiri bahawa Dr. Mahathir Mohamad ini gagal, ya, gagal atas namanya menggerakkan deklarasi rakyat yang bersama dengan ketika itu bersama dengan Khairuddin, suami pada artis, siapa nama tu? Lupa dah nama dia. Ya, yang sekarang ni banyak menyala maki hamun Anwar Ibrahim ni lah, ya.
Khairuddin, ya, Zaid Ma'arif, ya, yang bersama-sama dengan Mahathir menggerakkan delegasi rakyat. Dan ianya tidak dapat sambutan dan akhirnya senyap begitu saja. Jadi Tun Dr. Mahathir tidak berpuas hati kerana deklarasi rakyat gagal untuk menjatuhkan Najib Tun Razak. Jadi beliau fikir bagaimana caranya, ya, untuk menjatuhkan Najib Tun Razak. Akhirnya beliau melihat peluang itu ada di dalam Pakatan Harapan. Kerana ketika itu Pakatan Harapan telah pun membentuk satu gabungan yang kuat dan ketika itu mood rakyat begitu hebat untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional pada waktu itu, ya. Jadi ketika itu kalau Tun Dr. Mahathir tidak bersama Pakatan Harapan pun, kita masih lagi mampu menjadi kerajaan. Kerana mood rakyat sebelum PRU14 itu amatlah tinggi sekali, ya, bukan kerana kehadiran Mahathir. Ya, buktinya sebelum Mahathir bersama Pakatan Harapan, kita anjurkan perhimpunan bersih, ya, bersih 3, 4 dan 5, semakin lama semakin ramai, dan himpunan yang terbesar bersih 5 sampai satu himpunan bersih yang kita adakan sampai 2 hari, ya, sampai bermalam. 2 hari berturut-turut kita adakan perhimpunan dan sambutannya amat luar biasa sekali. Di situ adalah kebangkitan yang ditunjukkan oleh rakyat untuk menjatuhkan kerajaan. Rakyat masa itu dah bersedia untuk menjatuhkan kerajaan tanpa menunggu Mahathir masuk bersama Pakatan Harapan. Jadi inilah kesempatan yang diambil oleh Mahathir untuk melaksanakan cita-citanya untuk menjatuhkan Najib, iaitu Mahathir bertemu dengan Pakatan Harapan, memohon untuk menyertai Pakatan Harapan agar niatnya menjatuhkan Najib itu terlaksana, ya. Jadi kita ni dalam Pakatan Harapan, terutamanya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memimpin Pakatan Harapan, walaupun ketika itu beliau dalam penjara, tetapi beliau adalah pemimpin yang akan dirujuk sebilang masa oleh Pakatan Harapan sekiranya membuat satu-satu keputusan yang besar. Dan apabila parti yang diwujudkan oleh Mahathir ini, ya, parti PBBM diwujudkan dan memohon untuk menyertai Pakatan Harapan, rujukan yang terakhir Pakatan Harapan perolehi menemui Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan akhirnya walaupun ramai yang mengkritik, ramai yang menentang, tetapi akhirnya di atas sikap keterbukaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas sikap pemaaf, ya, atas sikap yang tidak pernah bersangka buruk dengan seseorang, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan lampu hijau untuk Pakatan Harapan menerima kemasukan parti bersatu ke dalam Pakatan Harapan. Jadi selepas itu Anwar di dalam penjara, jadi Mahathir berada di dalam. Oleh kerana nak menghormati kedudukan Tun Dr. Mahathir ini sebagai bekas Perdana Menteri yang 22 tahun, dan menghormati jugalah kita tengok pengorbanannya sanggup meninggalkan UMNO bersama dengan Pakatan Harapan, dan ketika itu beliau pun selalu dah pandai dah sebut istilah reformasi dan sebagainya, maka menghormati, ya, beliau sebagai orang tua lama yang pernah menjadi Perdana Menteri dan sebagainya, kita angkat sebagai pengurusi Pakatan Harapan ketika itu, ya. Jadi bila beliau jadi pengurusi Pakatan Harapan, masa itu kita masih lagi menganggap, masih lagi mempunyai kepercayaan dan juga keyakinan bahawa Dr. Mahathir ini telah pun berubah daripada perangai lamanya, ya, dan akan mengikut rentak-rentak seperti mana yang digariskan di dalam dasar dan juga prinsip Pakatan Harapan, ya. Sebab itulah akhirnya walaupun ramai kumpulan, ramai suara-suara daripada NGO dan juga individu yang menentang keras kemasukan Tun Dr. Mahathir ke dalam Pakatan Harapan, tapi akhirnya Majlis Pakatan Harapan sendiri membuat keputusan kerana kita bersangka baik dengan orang, dan sekiranya kita nak melaksanakan sesuatu perkara, sekiranya ada orang nak bantu, kita terima, ya, tanpa mengira dari latar belakangnya, asalkan sanggup bersama kita dalam Pakatan Harapan, sanggup melaksanakan agenda reformasi, maka sebab itulah akhirnya Pakatan Harapan menerima Tun Dr. Mahathir Mohamad. Bukan sekadar menerima, bahkan kita meletakkannya di tempat yang tertinggi, ya, jawatan yang tertinggi di dalam Pakatan Harapan, iaitu sebagai pengurusi Pakatan Harapan. Sebab apa kita letak Mahathir? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam penjara, itu jawapannya, ya.
bukan kerana kita agung-agungkan, ya, kita tinggalkan Datuk Seri Anwar, kita angkat Mahathir. Tidak, sebab Anwar berada dalam penjara, pilihan lain tak ada. Jadi kita letakkan beliau sebagai beliau adalah bekas, ya, Perdana Menteri. Mungkin tak nampak begitu cantik lah kalau kita letak Datuk Seri Muazzizah sebagai pengerusi, kemudian bekas Perdana Menteri berada di bawahnya. Jadi nampak macam tidak begitu manis lah, ya. Sebab itulah kita letak beliau. Tapi rupa-rupanya apa yang kita lakukan itu merupakan satu kesilapan yang kita kena akui lah, ya. Satu kesilapan pengharapan kerana kita terlalu berbaik sangka, ya, dengan orang seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad ini. Tapi tak apalah, ya, sebagai manusia orang kata kalau tidak laku kesilapan bukan manusia, ya. Jadi kita anggap itu ialah kita pernah dulu menentang Tun Dr. Mahathir Mohamad, kan, dan beliau melakukan banyak kesilapan sewaktu dalam kerajaan. 22 tahun beliau menjadi Perdana Menteri. Bila beliau nak berubah, kita anggap beliau dulunya melakukan kesilapan dan kita terima untuk kembali. Ya, sekurang-kurangnya beliau boleh menebus kesilapan beliau yang lalu. Ya, kalau dulu beliau ada akta ISA, menangkap orang tanpa bicara dan sebagainya, banyak akta-akta yang zalim di bawah beliau, banyak menangkap orang, banyak melakukan kezaliman, fitnah terhadap Syed Anwar Ibrahim, fitnah pada orang, macam-macam. Jadi zaman beliau, malahan beliau pernah digelar sebagai Maha Firaun dan sebagainya, ya. Jadi banyak, ya, rekod yang ditunjukkan oleh Dr. Mahathir selama 22 tahun yang lalu. Tapi bila beliau nak bersama dengan kita, maka kita anggap kalaulah beliau dah berubah, ya, salah satu caranya untuk beliau menebus kembali apa yang perkara yang tak betul beliau lakukan dahulu ada dengan cara membantu kita, ya. Kalau beliau dapat bantu kita, bermaksud beliau cuba untuk menebus kesilapan-kesilapan beliau yang lalu. Tapi malangnya, ya, nawaitunya untuk bersama dengan Parti Harapan bukan untuk merubah sikapnya, tetapi untuk melaksanakan cita-citanya, ya, dendam pribadinya kepada Najib Tun Razak. Dan akhirnya cita-cita beliau tercapai di mana Najib terpaksa undur sebagai Perdana Menteri, ya, dan macam-macam lah pembongkaran dilakukan di atas kes-kes Najib yang seperti mana yang kita ketahui, ya. Dan sampai ke tahap yang kita fikir ini sudah keterlaluan, ya, bila Tun Mahathir melaksanakan sesuatu perkara nampaknya macam-macam dia berkata kepada Najib, tapi ketika kita merintah Najib masih lagi lambat dibicarakan dan sebagainya, ya. Dan setiap kali program mana-mana ucapan beliau sampai ke luar negara, beliau hentam pribadi Najib ini keterlaluan, ya. Kita bukan nak bela Najib, tapi kita boleh lihat apa yang contoh teladan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga adalah orang yang mengkritik kerajaan Najib, ya. Banyak, bahkan skandal 1NDB yang menjadi modal Tun Dr. Mahathir ini, skandal 1NDB itu dicetuskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 2011 lagi, ya, sebelum beliau masuk penjara. Beliau pernah bercerita tentang skandal 1NDB ini di dalam parlimen, ya. Tapi ketika itu tidak ramai yang melihat betul ke tak betul apa yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, ya. Kemudiannya bila Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk penjara, skandal 1NDB ini dibongkar oleh orang-orang seperti Rafizi Ramli, ya, Tony Phua dan berapa lagi, seorang dua lagi, ya, yang sentiasa membongkar skandal 1NDB ini, ya. Kemudian barulah disambut oleh Dr. Mahathir dan beliau menggunakan 1NDB ini sebagai satu modal kempen beliau, satu modal propaganda beliau untuk menyatakan betapa jahat, teruk, ya, perompak, penyamun gelarkan kepada Najib Tun Razak. Ketika itu kita masih boleh menang. Okey, apabila kita dah jadi kerajaan dan tindakan mahkamah telah dibuat kepada Najib Tun Razak dan kita lihat apa yang sikap yang ditunjukkan dari Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Apabila kita berkempen, kita menggunakan satu NDB ini sebagai satu isu bukan menyerang peribadi Najib, tapi untuk satu isu untuk kita menyerang kerajaan yang memerintah, ya. Kerajaan yang memerintah. Jadi apabila Najib dimasukkan ke mahkamah, kita tidak dengar lagi Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyerang Najib habis-habisan, ya. Apabila kita dah bongkar satu kes dan dibawa mahkamah, apatah lagi mahkamah telah pun menjatuhkan hukuman, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak lagi bercakap
tentang Najib perompak ke Najib apa semua kan. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim terus kepada menuju move on terus ke depan dengan apa-apa perancangan dan plan-plan beliau dan sebagainya. Ini berbeza dengan Mahathir sampai dia pada jadi kerajaan, sampai kerajaan dah jatuh, masih lagi beliau menghentam Najib ini habis-habisan. Jadi jelas bahawa beliau menentang Najib bukan kerana masalah rakyat, beliau menentang Najib bukan kerana isu satu NDB itu sebenarnya, beliau menentang Najib bukan kerana masalah rasuah, penyelewengan dan sebagainya, tetapi beliau menentang Najib untuk melunaskan dendam peribadi, dendam kesumat beliau kepada Najib Razak. Jadi di situ jelas. Jadi bila kita mempunyai seorang Perdana Menteri di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dulu, iaitu seorang yang tidak ada langsung cita-citanya untuk melaksanakan reformasi, tidak ada langsung cita-citanya untuk melakukan perubahan, maka kitalah yang mendapat kesannya di atas kepimpinan beliau selaku Perdana Menteri. Bukan tidak ada pembaharuan, memang ada pembaharuan, mungkin disebabkan oleh beberapa ahli kabinet yang bersama Pakatan Harapan yang berada di keliling beliau, mau tak mau kena dilakukan juga sedikit perubahan, tetapi perubahan asas, keperluan ataupun matlamat asas Pakatan Harapan itu tidak langsung dipedulikan oleh Mahathir Mohamad. Malahan secara terbuka, tanpa rasa malu dan segan, bukan saja tak ada musuh atau pembangkang ketika itu, bahkan tak ada rakan-rakan dan Pakatan Harapan di dalam parlimen, tanpa ada rasa malu, rasa bersalah, Datuk Mahathir menyatakan secara jelas dalam parlimen bahawa manifesto itu bukannya kitab suci. Jadi ayat ini melukakan hati, bukan rakyat jelata, malah melukakan hati kita semua. Kerana kita bercerita, berkempen dengan rakyat tentang manifesto, dan manifesto itu sebenarnya boleh dilakukan, dan sekiranya tidak boleh dilakukan, kita naklah beri sebab kenapa ia tidak boleh dilakukan. Kita tahu kita ambil kerajaan dan keadaan kewangan yang agak teruk, ekonomi yang agak teruk, kita kena juga menyelesaikan banyak masalah yang tinggalkan oleh kerajaan sebelumnya, tetapi tidak perlulah kita menyatakan secara terbuka dengan rakyat bahawa manifesto Pakatan Harapan ini bukan kitab suci. Jadi bila kita menyatakan sedemikian, bermakna kita seorang pemimpin yang tidak bertanggungjawab di atas manifesto yang kita sendiri setuju, manifesto yang kita tanda tangan, dan manifesto yang membawa kepada kemenangan kita. Jadi inilah yang amat mengecewakan kita sebenarnya di bawah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jadi apabila itu belum kita cerita tentang manifesto janji tentang untuk meletakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengganti, beliau tidak boleh menafikan kerana beliau sendiri yang tanda tangan di dalam konvensyen Pakatan Harapan, beliau sendiri tanda tangan bahawa beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai penggantinya. Kalau kita tengok dalam YouTube, banyak sekali ucapan-ucapan beliau, Dr. Mahathir yang mengatakan beliau ni tak lama, mungkin tak sampai 2 tahun, saya dah tua, dan saya akan serah kepada Anwar. Kemudian ada ucapan yang mengatakan 2 tahun, dan ada ucapan yang mengatakan 2 tahun lebih sikit setelah ekonomi pulih. Kemudian ada ucapan yang selepas APEC, semakin lama semakin jauh, dan akhirnya bila diberi juga ruang oleh Anwar Ibrahim, seorang yang berfikiran begitu terbuka, berlapang dada, bertolak ansur dalam mesyuarat yang terakhir sebelum kerajaan kita jatuh, Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi tahu dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, tidak perlu kita berbalah, tidak perlu kita bergaduh, Tun jadilah Perdana Menteri selepas APEC, tanpa tarikh pun tak apa dah Tun, jadilah Perdana Menteri sehinggalah Tun dikebumikan. Tapi bukanlah Anwar cakap macam tu, saya cakap. Bila tidak ada tarikh, seperti open check lah, cek kosong, boleh letak sajalah berapa, cek kosong. Jadi bila tidak ada tarikh, maksudnya begitulah, jadilah Perdana Menteri sampailah kamu disemadikan. Tetapi orang tua jenis macam ni bukan saja nak berterima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi otaknya sentiasa berjalan, sentiasa memproses apa yang perlu dilakukan. Beliau tahu beliau dah tua, beliau tahu beliau tidak boleh menongkat langit, beliau tahu akhirnya beliau terpaksa meletakkan jawatan, tetapi apa yang dibimbangkan sangat oleh Tun Dr. Mahathir apabila beliau meletakkan jawatan, Anwar ambil alih. Jadi sementara itu, sementara beliau belum meletakkan jawatan, salah satu perancangan atau plan hendaklah dibuat
agar Anwar tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Berhenti seketika, iklan sekejap ya. Okey. Okey, terima kasih kepada kawan yang ada masa bersama kita malam ni. Jasmine Saleh, orang tua 95 bukan saka tapi zombie. Figurian Fellow, dengar-dengar abah nak masuk menghadap semula katanya. Okey, Bosco Penyamun, saka 95 manusia munafik, mungkin janji jangan percayalah saka 95 ni. Okey, Naim Zudin Tajuddin masih lagi penjenayah dan penyebab UMNO kalah dan jadi terbangsat, betul tak katanya ya. Okey. Kita ada Anas Mak Khairul, Ravindran Kunjan, Sazil Syas, Syah Ramza. Okey, siapa lagi? Tun Arman, Mawardi Cik Aziz. Wow. Dah balik Kelantan demo balik kampung demo. Rohana Daud, Faiz Azhar, Muhammad Fahmi, Zulkifli Malik, Roslan Talib, Muhammad Azrul Ayum, Mel Lala. Selamat pengantin baru. Mark Is KR, Jofri Jaafar, Zul Raja Musa, Kak Ji, J Makdawi. Okey, yang baru masuk ni siapa ni? Saya tak nampak. Okey, begitulah kisahnya. Sehinggalah selepas langkah syaitan berlaku, ya, apabila pengkhianatan ini berlaku, apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan, ya. Beliau letak jawatan bukan letak jawatan. Lepas letak jawatan, dia relax, tidur, relax. Tak ada. Dia otak dia sentiasa berjalan. Proses tu sentiasa berjalan kepala otak dia. Ya. Bila letak jawatan, apa yang nak dibuat? Ya, apa yang nak dibuat? Kerana bila meletakkan jawatan, walaupun Muhyiddin dan Kemudian Azminnya keluar dari Pakatan Harapan, pada ketika itu, kerajaan Pakatan Harapan masih lagi mempunyai sokongan. Ya. Jadi ini yang membimbangkan Tuan-Tuan Mahathir. Ya. Masih lagi mempunyai sokongan. Sebab itu bila beliau meletakkan jawatan, beliau tidak meletakkan pengganti. Seperti mana dulu, beliau meletakkan jawatan, beliau serahkan kepada Pak Lah. Ya, tidak ada perlu pilihan raya, ya, tidak ada perlu sesiapa kumpul SD dan sebagainya. Ya, beliau serahkan kepada Pak Lah dan kerajaan yang ada memberikan sokongan kepada Pak Lah. Perkara mudah, ya. Tapi apabila kali ini beliau meletakkan jawatan, usahakan nak serah kepada Kak Wan, ya. Memberitahu Kak Wan pun tidak, memberitahu Anwar Ibrahim, ya, sebagai Presiden Parti Keadilan pun tidak dimaklumkan juga kepada Bermat Sabu selaku Presiden Amanah, tak dimaklumkan kepada pemimpin DAP Liang Goh Eng, Kit Siang dan sebagainya. Ya. Secara diam-diam beliau meletakkan jawatan dan apabila beliau tidak menamakan penggantinya, beliau tak tahu maknanya kabinet yang beliau bentuk itu terbubar dengan sendirinya. Maka amatlah menyedihkan kita apabila melihat banyak menteri yang tergapah-gapah balik kemas pejabat, buat dokumen keluar. Ya. Menyedihkan sama sekali dan saya dapat maklumat daripada beberapa kaki tangan di beberapa kementerian, ya. Ada yang sampai menangis apabila melihat menteri yang tiba-tiba masuk pejabat kemas barang, dia kata balik, ya, bila kaki tangan pejabat tanya pasal apa YB rakyat tak jatuhkan kerajaan ni, kenapa kena YB kena keluar dari pejabat, ya. Bila nyata kata ya kerajaan telah tumbang sekarang, dia kata kan, kerajaan telah tumbang sekarang, dan kaki tangan pejabat rasa terkejut, ya. Kerana seorang menteri yang buat kerja yang tidak berpolitik seperti menteri-menteri yang ada sekarang ini, ya, dalam keadaan COVID, semua buat kerja. Saya difahamkan ketika kita jatuh, Anifah Maidin berada di luar negara melakukan tugas. Salina Ayub ketika itu berada bersama dengan, tak salah saya, dengan nelayan-nelayan, ya. Jauh. Berapa ramai menteri ketika itu tidak ada di Putrajaya melaksanakan tugas masing-masing bersama rakyat nak menguruskan ekonomi. Menteri Kesihatan ketika itu tidak berpolitik, tidak cakap pasal politik, bekerja bertukus lumus untuk menangani COVID yang ketika itu baru melanda negara. Ya. Dan saat itu Tun merancang satu kerja jahatnya, iaitu meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri tanpa berbincang dengan kawan dan tanpa menyerahkan kepada kawan. Sebab apa dia tak serah kepada kawan? Saya dah sebut dulu bahawa kalau dia tak suka kepada Anwar Ibrahim, sudah pastinya dia juga tidak suka kepada Kak Wan. Dan sudah pastinya juga dia tak suka kepada semua keturunan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini panggilan Dr. Mahathir yang sampai sekarang saya tak akan dapat maafkan. Kan? Bagi kita di bawah, kita tidak ada apa-apa kepentingan. Ya, bagi kawan yang ada dalam Facebook, kita tidak ada kepentingan. Kita bukan YB, kita bukan senator, kita bukan menteri, kita bukan timbalan menteri dan kita bukan pegawai khas. Kita cuma orang yang menyokong kerajaan yang ada. Dan kita kalau jadi pembangkang semula, kita macam ni. Jadi kerajaan pun kita macam ni. Tetapi khianat itu kan, pengkhianatan Tuan-Tuan Mahathir ini
amat tidak dapat kita terima. Sebab itu saya katakan, sekarang ini mana-mana pemimpin dalam Pakatan Harapan yang beri ruang dan bagi muka dan cuba nak bersangka baik dengan orang tua ini, saya anggap inilah seorang pemimpin. Sepatutnya dalam Pakatan Harapan tidak perlu wujud mana-mana pemimpin yang masih lagi yakin dengan orang yang bernama Mahathir Mohamad. Sampai hari ini Mahathir Mohamad tidak lagi mahu berhenti daripada kerja-kerja khianatnya, kerja-kerja jahatnya untuk merosakkan Pakatan Harapan, terutamanya musuhnya yang paling utama, Datuk Seri Anwar Ibrahim Mohamad. Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Kalau kita lihat selepas kita jatuh, ya, sebelum kita jatuh pun, suatu dalam kajian Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni walaupun banyak perkara yang tak setuju dengan Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri, tapi beliau bertanggungjawab. Setiap minggu beliau mengadakan pertemuan di pejabat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebab itu kita tengok selalu Datuk Seri Anwar Ibrahim menghantar tweet gambarnya kan, bertemu dengan Tun setiap minggu, ya. Bukan tujuan untuk menandakan Anwar cuba nak tunjuk konon-kononnya dia baik, bukan. Supaya anda nak tunjuk pada rakyat bahawa macam mana pun, ya, Tun Dr. Mahathir ni beliau tidak setuju, beliau sentiasa untuk berdamping, sekurang-kurangnya Anwar Ibrahim boleh memberikan cadangan, idea dan juga teguran. Sama ada Tun Dr. Mahathir setuju tak setuju, itu perkara lain. Yang penting Anwar Ibrahim menyatakan kehendaknya dan agar Tun Dr. Mahathir ini tidak lari jauh daripada landasan Pakatan Harapan. Itu sebab itu Anwar sentiasa berhubung dan Anwar tidak pernah mengecam Tun Dr. Mahathir ini secara terbuka bersama dengan wartawan di luar negara ataupun di dalam negara. Bila berkenaan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, selalunya Anwar Ibrahim akan mengatakan, kita rakyat Malaysia mestilah terus memberikan sokongan pada Mahathir Mohamad. Ya. Apa yang berlaku adalah peringkat-peringkat di bawahan. Di peringkat bawahan betul. Ya, ada yang menulis hantar Mahathir kumpulan ini dan mungkin ada satu dua daripada pimpinan keadilan yang mengkritik Tun. Tapi itu tidak keluar daripada mulut Anwar Ibrahim. Malahan Anwar Ibrahim memberi peringatan terbuka kepada mana-mana pimpinan dalam keadilan supaya tidak mencetuskan suatu kontroversi menyerang Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi serangan ini bukan datang saja daripada pimpinan keadilan. Ia juga datang daripada orang-orang kuat Mahathir sendiri, seperti Zaid Ma'arif, ya. Seperti Bakar Yahya, Bakar apa tu, ya? Yang minum air sisa Dr. Mahathir tu. Sentiasa menyerang kita. Sentiasa menyerang Anwar Ibrahim. Khairuddin sentiasa menyerang Anwar Ibrahim. Anwar tidak jawab. Tapi bila Anwar tidak jawab, bagaimana penyokong Anwar boleh berdiam diri? Bila serangan ini dibuat, maka penyokong Anwar terpaksa respon dan jawab. Walaupun Anwar tidak menjawab. Tetapi Tun Dr. Mahathir, sewaktu jadi kerajaan, sampailah setelah jatuh kerajaan, beliau sentiasa merendah-rendahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Termasuk dengan media-media asing. Ya. Sekejap beliau kata Anwar Ibrahim ini tidak boleh jadi Perdana Menteri kerana ditolak oleh majoriti orang-orang Melayu. Seolah-olah beliau merasakan beliau mendapat sokongan majoriti orang Melayu. Ya. Dan beliau kata Anwar Ibrahim tidak boleh jadi Perdana Menteri kerana beliau ditolak oleh majoriti orang-orang Melayu. Ya. Jadi kita lihat pula Datuk Mahathir, adakah beliau menerima sokongan majoriti orang Melayu? Kalau betul beliau ini adalah seorang pemimpin yang diterima majoriti orang Melayu, takkan Parti Bersatu hanya menang 13 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan dalam PRU. Ya. Malahan Parti Warisan Amanah, ya, boleh katakan bertanding sedikit tapi banyak peratus yang mereka menang. Ya. Tapi Parti Bersatu diberikan kerusi yang paling banyak dalam Pakatan Harapan, iaitu 52 kerusi, hanya menang 13 kerusi. Ya. Bagaimana dia nak dakwa beliau adalah seorang pemimpin yang mengisi sokongan majoriti Melayu? Ya. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah buktikan beliau bukan saja mendapat sokongan orang Melayu di tempat kawasan Melayu, tapi beliau juga mendapat sokongan di kawasan-kawasan yang bercampur-campur. Ya, kalau beliau pernah bertanding beberapa kali di Permatangan Pauh, beliau tidak pernah tewas di Permatangan Pauh. Permatangan Pauh adalah satu kawasan majoriti Melayu dan Anwar Ibrahim tidak pernah tewas di Permatangan Pauh. Walaupun satu ketika dahulu ketika dalam UMNO beliau mengekalkan kursi Permatangan Pauh, pernah bertanding lawan Mak Sabu, pernah bertanding lawan Mahfuz Omar di Permatangan Pauh, Anwar Ibrahim masih menang.
di Permatang Pauh. Apabila beliau dipecat daripada UMNO, bertanding di Permatang Pauh, masih lagi beliau menang di Permatang Pauh. Itu kawasan majoriti Melayu. Kemudian beliau bertanding pula di Port Dickson, ya. Walaupun Port Dickson bukan kawasan majoriti Melayu seperti di Permatang Pauh, ya, masih ada lagi komposisi kaum yang ramai di Port Dickson, dan beliau masih menang dengan majoriti yang lebih besar daripada ahli parlimen sebelum ini. Jadi Anwar Ibrahim ini adalah pemimpin yang bukan sahaja diterima oleh orang Melayu, tetapi diterima oleh semua kaum. Dan inilah pemimpin yang selayaknya kita angkat sebagai Perdana Menteri, ya, yang boleh bercakap soal Melayu, yang boleh memahami masalah orang Cina, boleh memahami masalah India, Iban dan juga Kadazan. Ya. Dan beliau juga boleh cakap bukan saja soal Islam, beliau juga boleh cakap soal ekonomi, pendidikan, ya, anak-anak muda, pengangguran dan sebagainya. Ya. Dan sekarang ini beliau banyak bercakap tentang COVID, isu COVID sekarang ini. Ya. Jadi inilah kita nak lihat pemimpin yang memimpin negara kita, dan kita belum pernah lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri. Tidak ada rekod yang kita nak kata dia ni gagal sebagai Perdana Menteri. Sedangkan yang lainnya telah pun kita lihat rekod dan juga prestasinya. Ya. Jadi sebab itulah yang diusahakan oleh Mahathir, iaitu agar Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak akan berjaya menjadi Perdana Menteri. Ya. Apabila beliau melihat kerajaan Perikatan Nasional ini masih goyang sehingga hari ini, ya, sokongannya belum pasti, walaupun UMNO menyatakan untuk menyokong terus kerajaan Muhyiddin, tetapi sokongan itu tidak lagi dizahirkan, ya, tidak ada yang dapat dibuktikan, hanya sekadar sengketaan media daripada UMNO. Kita tak tahu daripada individu-individu di dalam UMNO itu sendiri sama ada boleh terima Muhyiddin atau tidak. Ya. Dalam kajian begitu, Tun Dr. Mahathir tahu bahawa Muhyiddin ini menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan-kerajaan yang agak longgar. Ya. Bila masa saja boleh tumbang, dan beliau amat risau sekiranya jatuhnya Muhyiddin, maka orang angkat nama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagaimana caranya untuk mengelak, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Ya, kalau beliau nak bertarung seanak jantan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dari segi politik, Mahathir nak bertarung seanak jantan dengan Datuk Mahathir dari segi politik, Mahathir sebenarnya dah tewas lama dah. Ya. Kita masih ingat sebab tu selepas langkah Sheraton, nama yang dibawa ke dalam istana ketika itu. Ya. Sebab tu PAS dan UMNO berpendirian tidak mahu mengundi. Ya, PAS dengan UMNO waktu itu mahukan kepada pembubaran parlimen. Ya. Jadi nama yang dibawa ke istana ketika itu adalah nama Anwar Ibrahim dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya, hasil daripada dua nama ini diundi, maka jauh ketinggalan, ya, sokongan yang diperolehi oleh Anwar Ibrahim meninggalkan Dr. Mahathir Mohamad. Jadi dah bertarung di situ, Tun Dr. Mahathir Mohamad tewas, ya, dengan Anwar Ibrahim. Jadi sekarang ini masih berlagak, masih lagi ego, sombong, dan masih lagi berusaha untuk menentukan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Inilah manusia yang paling bangsat, ya, dalam politik, yang tidak berani berdepan seanak jantan, tetapi dengan caranya, dengan ideanya memecah belahkan orang sekarang ini, ya, memecah belahkan UMNO. Beliau adalah seorang pemimpin yang punya rekod yang mengharamkan UMNO satu ketika dulu. Bila beliau bertarung dengan Tengku Razali, beliau menang tipis. Ya. Itu pun ketika itu Anwar banyak membantunya. Atas pengaruh Anwar, Mahathir ni menang Presiden UMNO, mengalahkan Tengku Razali kerana atas pengaruh Anwar Ibrahim. Dia kena ingat, ya, menangnya tipis. Ya. Dan kerana takut kepada kemarahan Tengku Razali. Apabila Tengku Razali ketika itu mendapat sokongan yang agak tinggi, ya, ketika itu, maka beliau mengharamkan UMNO. Ini kerja Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Beliau mengharamkan UMNO menggunakan mahkamah. Ya. Kemudian beliau tubuhkan UMNO baru. Beliau tubuh UMNO baru, beliau akan tapis-tapis supaya penyokong Tengku Razali tidak boleh menyertai UMNO untuk mengekalkan kuasa dia. Sebab itu ketika itu maka lahirlah parti Semangat 46. Ya. Ketika itu Tengku Razali cuba juga untuk menubuhkan parti UMNO, tetapi tak sempat kerana Tun Dr. Mahathir waktu itu jadi Perdana Menteri, dia mengawal ORS, maka disekat, ya, sebarang proses daripada kumpulan Tengku Razali untuk merujuk ke UMNO semula. Akhirnya Mahathir sendiri yang merujuk ke UMNO baru, dan Tengku Razali tidak ada pilihan, terpaksa menubuhkan parti baru,
Parti Melayu Semangat 46, ya. Kerana UMNO itu diwujudkan pada tahun 1946. Maka Tengku Razali ambil atas semangat itu, maka diwujudkan Parti Melayu Semangat 46. Ya, ketika itu beliau adalah presiden, timbalannya Dr. Rais Yatim yang ketika dulu katanya bakal jabatan dengan UMNO untuk bersama dengan Parti Melayu Semangat 46. Dan mereka bertarung, dan waktu itu memang ada kesan, ya. Semangat 46 memang memberikan saingan juga kepada UMNO, tetapi Semangat 46 ini tidaklah sehebat seperti mana Parti Keadilan, ya, saingan yang diberi, kerana ketika itu Semangat 46 lebih kepada disokong oleh majoritinya orang-orang Melayu, ya. Waktu itu kaum-kaum lain masih lagi memberikan sokongan kepada Barisan Nasional. Sebab itulah Semangat 46 tidak boleh pergi jauh, ya. Sekadar melakukan kegemparan politik seketika. Kemudian atas kebijaksanaan jahat Tun ini, akhirnya dipecahkan Semangat 46 apabila membawa, ya, mengumpan Tengku Razali sendiri dan juga rakyat yatim tarik masuk ke dalam UMNO. Jadi Semangat 46 terkubur kerana termakan umpan Tun Dr. Mahathir, dan akhirnya Semangat 46 dengan Tengku Razali dengan rakyat yatim akhirnya melutut kembali kepada UMNO. Ini hebatnya orang tua ni, ya. Perangainya dulu ini cuba dilakukan sekarang ini, bila cuba nak menghancurkan Pakatan Harapan, tapi alhamdulillah beliau tidak dapat menghancurkan Pakatan Harapan, beliau tidak dapat memecahkan Pakatan Harapan kerana Dato' Seri Ibrahim berada di dalam Pakatan Harapan. Kalau dengan Semangat 46 beliau boleh lakukan kerana Tengku Razali, ya, tidak ada kekuatan seperti mana kekuatan Dato' Seri Ibrahim. Rais Yatim tidak ada kekuatan seperti mana kekuatan yang ada pada Dato' Seri Ibrahim. Rais Yatim ni daripada UMNO masuk 46, kemudian masuk UMNO balik, kemudian masuk Bersatu sewaktu kita jadi kerajaan, kemudian ikut pula lompat Muhyiddin, sekarang ini sibuk dengan mempertikaikan gaji-gaji dan sebagainya. Inilah tu Rais Yatim, orang kampung Dan. Bekas ahli Parlimen Jelebu, kan, Rais Yatim. Malang sungguh, ya. Dia dulu orang yang hebat masa dalam UMNO, saya akui dia seorang ahli parlimen yang hebatlah, ya, ada Rais Yatim ni. Tapi kekuatannya tidak ada, ya. Kerana pemimpin ni hebat, tapi kalau kekuatan politik tidak ada dalam dirinya, ya, tidak boleh mendapat tekanan dan sebagainya, maka akan hancur, akan dapatlah menjadi makanan kepada Dr. Mahathir Mohamad, ya. Berapa ramai pemimpin yang hebat akhirnya menjadi makanan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tengku Razali yang dikatakan hebat sangat dalam politik akhirnya menjadi makanan kepada Dr. Mahathir Mohamad apabila Tengku Razali sendiri terpaksa berubah 46 masuk ke dalam UMNO, ya. Cuma Anwar Ibrahim sahaja satu-satunya insan yang sampai sekarang ini Dr. Mahathir bukan saja tidak boleh makan Dato' Seri Ibrahim, nak jumpa berdepan dengan Dato' Seri Ibrahim pun Tun Dr. Mahathir takkan berani. Jadi beliau lakukan berbagai cara yang pada beliau Dato' Seri Ibrahim ini boleh juga digagalkan, tetapi dengan cara-cara yang tertentu, ya. Ikut kaedah orang Yahudi ke Israel ke, terpulang asalkan Dato' Seri Ibrahim ini tidak dapat ditabarkan menjadi Perdana Menteri, ya. Dia ambil kesempatan di atas sifat terbuka Anwar Ibrahim, dia ambil kesempatan atas sifat pemaaf Dato' Seri Ibrahim itu. Dan di sinilah Dato' Mahathir masih boleh hidup di dalam politiknya. Dan hari ini beliau cuba juga lakukan benda yang sama, ya. Kerana bila melihat kerajaan Muhyiddin ini dan lemah, bila masa saja mungkin dalam parlimen ini pun tak tahu lagi nasib kerajaan Muhyiddin, apa jadi kalau kerajaan ini tumbang, ya. Paling ditakuti oleh Mahathir adalah kerana kalau tumbang Muhyiddin, sokongan akan beralih kepada Anwar Ibrahim, ya. Oleh itu beliau merancang untuk mewujudkan kerajaan perpaduan yang pada zahirnya kita lihat amat bagus, pada atas kertas cantik, iaitu untuk mengatasi kemelut politik, iaitu dalam keadaan menangani COVID, menangani ekonomi dan sebagainya. Tapi kita tak tahu siapa yang beliau nak letakkan sebagai ketua dalam kerajaan perpaduan itu. Siapa dia pemimpin yang bertemu dengan Mahathir untuk berbincang tentang kerajaan perpaduan ini, ya. Saya difahamkan Tun Dr. Mahathir, orang pertama yang bertemu dengan Mahathir adalah Tengku Razali. Saya pun pelik Tengku Razali ini masih percaya dekat Tun Dr. Mahathir. Beliau bukan tak tahu, bukan tak kenal dengan Tun Dr. Mahathir. Bagaimana Dr. Mahathir berlakukan kepada beliau, ya. Sampai sanggup nak haramkan parti UMNO kerana nak lawan Tengku Razali dan kemudian hancurkan parti Tengku Razali, ya. Tapi Tengku Razali datang bertemu dengan Tun Dr. Mahathir
untuk berbincang tentang kajian perpaduan. Ya. Kemudian dijumpa pula dengan Menteri Agama Kerajaan Perikatan Nasional, iaitu Dr. Zul. Dr. Zul bekas mufti wilayah dulu. Bertemu dengan Tuan Mahathir untuk bincang kajian perpaduan. Jadi saya tak peliklah kalau Dr. Zul ni terpengaruh, sebab Dr. Zul ni bukan orang politik. Ya, dia daripada seorang agamawan, daripada mufti yang mungkin tidak ada lagi agenda politik pada dirinya, dan dia bukan orang berfikiran politik, tidak boleh baca politik. Ya. Jadi orang agamawan ni mungkin dia kata bersangka baiklah, oh Tun ni bagus, dia mungkin nak bincang, nak menyelamatkan negara, ya. Nak COVID sekarang ni mungkin betul lah, ya. Dia Tun ni nak buat kajian perpaduan, tak payahlah kita nak bergaduh lagi, ya. Tak apalah, kajian perpaduan lah. Mahathir jadi menteri, jadi Mahathir. Mungkin dia boleh buat dekat mufti wilayah macam tu. Sebab mufti wilayah ni bukan orang politik. Ya. Kita tak boleh salahkan Tun Zul. Ya. Kerana beliau ni diangkat oleh Kerajaan Perikatan Nasional untuk nak letakkan, ditepekkan sebagai satu logo dalam kerajaan Tebu Atap ini, seolah-olah kerajaan ini adalah kerajaan yang bersama dengan orang-orang agama. Ya. Tak kisahlah, ya. Dia datang pejabat pakai selipar ke apa, tak masalah. Dan asalkan dia boleh pakai serban, pakai jubah dan orang kenal dia mufti, maka kerajaan ini, kerajaan internasional, kerajaan yang bagus. Ya. Jadi sebab itulah Dr. Mahathir boleh panggil Dr. Zul bertemu dengan beliau. Kemudian Dr. Mahathir bertemu dengan siapa lagi seorang? Tengku Razali. Dia dah jumpa, yang pertama dia jumpa Tengku Razali. Kemudian dia jumpa dengan Dr. Zul. Kemudian dia jumpa dengan Mak Sabu, Presiden Amanah. Tapi saya harap rakan-rakan kita dalam Patah Harapan jangan cepat melatah sangat. Ya. Bila nak bertemu dengan Mak Sabu, janganlah kata Mak Sabu pula menyokong. Belum, Mak Sabu tak mengeluarkan kenyataan, satu kenyataan pun setakat inilah. Ya. Amanah Perpendirian menyokong kerja perpaduan, tidak ada lagi kenyataan tu. Tapi kalau nak Mahathir nak temu, mungkin Mak Sabu boleh temu, nak dengar apa yang Mahathir nak buat. Ya. Ya. Tapi kalau saya jadi Mak Sabu, kalau dia bagi jumpa, kan, bagi pelempang sekali. Nak jumpa apa lagi, Tun, kata kan. Sekarang ni Tun nak jumpa saya. Dulu Tun letak jawatan tak panggil saya. Patutnya Mas Abu baling mic masa tu. Ya, Mahathir jumpa Mas Abu baling mic masa tu. Kan. Cakap, sekarang ni kenapa Tun nak panggil saya? Sekarang ni kita dah jatuh. Kerjaan kita dah tumbang, Tun nak jumpa saya, nak buat kerjaan perpaduan. Masa Tun letak jawatan tu, kenapa tak bagi tahu saya, tak habaq kat saya pun. Sepatutnya lah kalau saya jadi Mak Sabu pula kan. Tapi Mak Sabu ni okey lah kan. Mungkin nak dengar apa Tun nak cakap. Ya. Dan kemungkinan dah brief dengan Patah Harapan apa yang Tun nak buat kan. Tapi Tun tak panggil Anwar Ibrahim. Ya. Dan pemimpin DAP pun saya difahamkan tidak bertemu dengan Tun dalam isu kerja perpaduan ni. Dia bertemu dengan Tengku Razali, dia bertemu dengan Dr. Zul, dan dia bertemu dengan Presiden Amanah, ya. Tak salah 3 orang, saya nak cek balik. Presiden Amanah. Kat sini dia beritahu Tun Mahathir bertemu dengan Tengku Razali pada 26 Oktober. Kemudian dia bertemu dengan Dr. Zulkifli, iaitu Menteri Jabatan Perdana Menteri, pada 27 Oktober, dan Mak Sabu pada 28. 3 hari tu. 3 hari tu dia bertemu seorang-seorang untuk nak bincang kerajaan perpaduan, ya. Tapi alhamdulillah lah setakat ini Mak Sabu pun tak keluar statement, Amanah pun tak keluar statement. Kalau Amanah mengeluarkan statement bahawa Amanah bersetuju dengan cadangan Tun untuk menjaga kerajaan perpaduan, saya rasa satu perkara yang tak wajar lah, ya. Kerana kita kena belajar juga daripada pengalaman dan juga sejarah kita bersama dengan Tun Mahathir Mohamad, ya. Seperti mana saya sebutlah, kalau saya yang jadi Mak Sabu dipanggil, saya akan datang. Tapi saya akan basuh dia cukup-cukup, kita balik lah kan. Tun sekarang ni baru sibuk encik saya. Kerja perpaduan lah, masa Tun tak jawatan tak panggil pun saya tak bagi tahu pun. Ya. Bahkan masa dia tak jawatan tu, Anwar Ibrahim, Tengku Eng, Muazzizah, Mak Sabu pergi pejabat, dia tak ada pergi ke rumah, duduk dalam rumah, duduklah 4-5 orang ni kat luar rumah nak panggil masuk jumpa dia kan. Jual mahal ketika itu. Kan. Hati siapa yang tak sakit, saudara? Okey. Kita ada Adin Non. Okey. Bosku Penyamun. Rajani Said tak boleh dilayan langsung orang tu ni. Katanya, wow. Okey. Walaupun saya rasa yang idea yang dicurahkan oleh Tun Dr. Mahathir, iaitu tentang
penubuhan kerajaan perpaduan itu tidak akan mendapat sambutan kerana yang ditemui oleh Tuan Mahathir itu sekadar bertemu untuk mungkin untuk apa ni, untuk menyampaikan ideanya ya tentang keinginannya ya ataupun sebagai alternatifnya sekiranya kemelut politik tidak dapat diselesaikan ya. Tetapi saya yakin bahawa bukan sahaja Pakatan Harapan, bahkan di dalam UMNO ataupun PAS ataupun parti-parti selain daripada Pakatan Harapan juga tidak akan bersetuju dengan agenda kerajaan perpaduan ini kerana pernah diutarakan sebelum ini di dalam kenyataannya selepas pada langkah Sheraton, iaitu untuk mewujud kerajaan perpaduan ini ditolak mentah-mentah oleh UMNO dan juga PAS kerana pembentukan kerajaan perpaduan ini akan lebih mirip kepada kepimpinan diktator, kerana seorang Perdana Menteri itu tidak lagi tertakluk kepada mana-mana parti politik yang membentuk kerajaan ya, kerana dia dipilih bukan kerana atas parti itu banyak kerusi, tetapi dipilih atas kehendak Perdana Menteri itu sendiri ya. Kalau dia nak pilih Anwar lah, kalau dia nak pilih Mak Sabu lah, kalau dia nak pilih Ling Gueng ataupun dia pilih orang lain selain daripada presiden, ataupun dia pilih proporsional ataupun kawan-kawan rakan-rakan dia ahli korporat dan sebagainya, mungkin dia akan bawa balik Daim Zainuddin dan sebagainya. Sebab itulah idea kerajaan perpaduan ini tidak lagi dimainkan oleh pimpinan-pimpinan utama dalam parti, tidak lagi mendapat perhatian, cuma menjadi bahan berita sajalah ya. Tapi ini cukup penting kerana kita melihat bahawa agenda berterusan oleh Datuk Mahathir ini hanyalah untuk menyekat laluan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Okey, Jasmine Saleh, orang tua 95 ini nak tubuhkan kerajaan perpaduan di Langkawi. Langkawi okey, tapi Langkawi pun dalam PRU yang ke-15 sudah pasti Langkawi akan ada pertandingan ya bersama dengan Pakatan Harapan. Rajani Said, kerajaan perpaduan itu hanya alat untuk halang PH dan yang jadi kerajaan, tak ada lain katanya. Adin NCN, benar Tuan Basuh Je Atuk tu cukup. Dek kelaku dia lah jadi porak-peranda yang tak berkesudahan ini. Muhammad Nur Azizi, amat orang berprinsip, dia takkan mudah percaya pada agenda Tun. Okey. Asrahwan daripada Banatul Razak, Megat Izwan, Megat Ihwan, Hasan Al-Idrus, Rosyam Nur pelakon mana pula ni? Amran Adam, Saiful Anwar Halidi, Awang Matel, Awang Radin. Ni orang Sarawak rasanya. Awang Matali, Awang Radin. Selalunya nama macam nama orang Sarawak ni. Tok Ocu, welcome. Bak Yu, Anas M. Khairul, Rabindran Kunjan, Sazli Shah Ramza, Tun Ahmad Mawardi daripada Kelantan, Rohana Daud, Faris Azhar, Muhammad Fatmi, Zulkifli Malik, Muhammad Azul Ayun. Tun Mahathir anggap sanggup lakukan apa saja asalkan Datuk Seri Anwar tidak menjadi Perdana Menteri. Muhammad Saleh dan Hanifah Atuk Nyanyok, jangan dilayan saka tua tu katanya. Lagi siapa tu? Hasan Aidros, Muhammad Syahiruddin ya, Muhammad Syahiruddin, Tuan Jawi tu. Suhaimi Nur apa? Kecil sangat, Tuan Jawi juga. Faiz Azhar, Muhammad Fahmi. Okey, sekadar itu saja kita bincang tentang kerajaan perpaduan dan kita rasa nampaknya tak ada siapa layan pun isu kerajaan perpaduan ni, tutup buku terus, kata Nizar Fizin ya, dengan orang tua 95 tahun ini. Yahya Ahmad hadir. Okey, Yahya Ahmad Anam Bas. Pak Long Aziz, salam lawan tak lawan. Terima kasih katanya. Lagi tak ada ya. Kita cuma mengharapkan agar di Parlimen pada kali ini bahawa tidak ada pembentangan bajet yang menjurus kepada untuk menyusahkan pihak pembangkang iaitu Pakatan Harapan ya. Sudah pastinya seperti mana kita dalam kerajaan PH dulu bahawa pembentangan bajet yang dapat juga memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang ketika itu, dan kita harapkan kali ini dan apatah lagi dalam keadaan COVID yang melanda ini
maka pihak kerajaan harus memberikan peruntukan juga kepada wakil-wakil rakyat walaupun daripada pembangkang, kerana mereka juga terpaksa berdepan dengan rakyat-rakyat di kawasan masing-masing untuk memberi bantuan, dan seharusnya lah peruntukan ini diberikan kepada wakil rakyat, tidak mengira mana-mana parti sekalipun. Jadi sebab itulah Kebawah Duli Tuanku menyatakan bahawa sokongan ini penting untuk disokong, tetapi mestilah ianya meliputi kebajikan rakyat. Dan sekiranya bajet ini hanya untuk beri peruntukan kepada menteri-menteri yang 70 orang termasuk Timbalan Menteri di bawah Kerajaan Pakatan Nasional ini, menambah peruntukan kepada kementerian-kementerian saja, maka seharusnya bajet ini ditolak. Ya. Inilah yang diperkatakan dan juga syarat yang diberikan oleh Pakatan Harapan seperti mana keputusan dalam Majlis Presiden bahawa pentingnya bahawa kerajaan mengadakan perjumpaan dengan ketua-ketua pembangkang, ya, dengan semua ketua-ketua parti untuk membincangkan bajet yang nak dibentang agar tidak ada rasa curiga, agar bajet ini lebih adil dan juga boleh disokong oleh wakil-wakil rakyat kita. Tetapi sekiranya tidak ada perjumpaan atau ada benda yang disembunyikan, maka janganlah mendakwa bahawa pembangkang sengaja tidak menyokong bajet yang dibentangkan. Ya. Yang sebenarnya kalau ikut asas bahawa Muhyiddin tidak selayaknya untuk bentangkan bajet, kerana beliau sepatutnya terlebih dahulu membuktikan bahawa beliau adalah seorang Perdana Menteri yang mendapat sokongan majoriti. Ya. Seorang Perdana Menteri yang betul-betul mendapat sokongan, seorang Perdana Menteri yang layak menjadi Perdana Menteri, maka layaklah beliau membentangkan bajet. Tetapi sekiranya beliau sampai sekarang ini masih gagal untuk membuktikan beliau adalah mendapat sokongan majoriti, maka bagaimana beliau nak bentangkan bajet? Nanti bajet ini akan dipertikaikan di mana ia dibentangkan oleh seorang Perdana Menteri yang tidak mendapat sokongan majoriti. Jadi kita tak tahu apa yang berlaku di Parlimen nanti, sama ada usul percaya kepada Perdana Menteri. Dikabarkan ada 2 usul percaya kepada menteri telah pun dikemukakan oleh pihak kerajaan sendiri, ya, oleh wakil kerajaan sendiri, manakala ada berapa banyak, puluhan juga rasanya usul tidak percaya kepada Perdana Menteri juga telah dikemukakan. Terpulang pada speaker, manakah yang nak didahulukan? Ya, seharusnya mereka terpaksa mendahulukan tentang usul tidak percaya kepada Perdana Menteri, ya, ataupun usul percaya kepada menteri untuk membuktikan sebelum bajet dibentangkan, iaitu untuk membuktikan bahawa Muhyiddin adalah Perdana Menteri yang betul mendapat sokongan majoriti daripada ahli-ahli parlimen. Itu adalah penting, ya. Kalau ini tidak dapat dilakukan, maka pembentangan bajet itu tidak heranlah sekiranya ada mana-mana pihak yang akan menolaknya, kerana bajet ini dipertikaikan, dibentangkan oleh seorang Perdana Menteri yang gagal untuk membuktikan sokongan terhadap dirinya. Okey, bosku penyamun 70 Menteri PN Kelongkang katanya. Okey, Seven Wahab Bro, peminat rancangan tengah malam. Okey, thank you. Cukup sampai sini dulu. InsyaAllah kalau ada isu-isu baru atau info baru yang boleh kita kongsikan bersama, kita boleh berkongsikan sama daripada hari-hari yang lain. Okey. Terima kasih banyak dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang ada share, yang ada share kat sini. Okey. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Assalamualaikum. Bye-bye.